Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke part 2 untuk slide lecture video berkaitan dengan examples and execution of the community project. So saya terpaksa buat dalam bentuk part 1 and part 2 supaya nanti korang senang untuk nak download video ni lah, supaya dia punya file tu tak besar. Okey. Jadi ini menggantikan kita punya kelas lah, kelas secara online. Okey. Okey, ini sebelum ni saya ada cerita berkenaan dengan contoh community project yang dijalankan oleh SS Nano. Okey, so sebelum ni korang boleh nampak lah flow pertamanya berkaitan dengan perancangan, lepas tu akan kembali dengan organisasi, and then after that mula-mula ada taklimat dulu satu hari, taklimat secara online untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Lepas tu sebelum tu kita perlu pastikan kita perlu ada collaboration dulu dengan sekolah-sekolah yang kita nak. Kita tak buat secara open lah, kalau boleh kita spesifik, sebab bila spesifik ni senang lah untuk kita dapatkan audience ni lah. Okay, jadi and then after that bila kita dah buat, mereka dah buat taklimat tu, mereka come out dengan video competition lah. Okay, video competition dan semua tu secara online. Lepas tu habislah program tu. Okay, so ini adalah idea saya. Okay, sebab dia melibatkan sains dan komuniti. Okay, dan saya pun sebenarnya banyak terlibat dengan projek-projek inovasi. Saya pernah jadi ikut pengalaman-pengalaman. Nanti saya tunjukkan apa pengalaman saya lah. So my idea is that is actually starting from the pelajar sekolah tu, kita boleh memupukkan dia punya semangat untuk menghasilkan produk-produk inovasi dan menyertai pertandingan-pertandingan berkaitan dengan inovasi ini. Tapi kebanyakannya saya tengok pelajar-pelajar sekolah ni dia lack of science punya background. Okay, contohnya macam dia ada idea untuk nak menghasilkan satu adsorbent ataupun satu bahan penjerap lah. Okay, dia menggunakan activated carbon, tapi dia tak faham berkenaan dengan apa itu activated carbon. Contohnya lah, itu orang chemistry boleh tahulah berkenaan dengan tu. Jadi apa yang kita boleh berikan ialah maklumat berkenaan dengan apa yang perlu ada dalam dokumen-dokumen diperlukan untuk kita nak masuk ke pertandingan inovasi. Okay, so as a simple scenario, biasanya pelajar sekolah menengah ni akan di-approach oleh cikgu sains, sekolah masing-masing lah, cikgu sains, dan cikgu sains akan pilih beberapa pelajar untuk come out dengan produk ataupun projek inovasi. Okay, dan daripada projek inovasi tersebut mereka akan masuk ke pertandingan-pertandingan inovasi. So that is simple scenario. Okay, so apa yang kita boleh buat ialah kita boleh mengajar pelajar-pelajar ini elemen-elemen yang perlu ada untuk nak menang dalam pertandingan inovasi. Okay, so apa yang boleh dibuat ialah saya boleh mengajar korang semua, okay, pelajar mengambil subjek sains community ni, dan daripada ilmu yang saya berikan kepada korang semua, korang boleh mengajar budak-budak pelajar-pelajar sekolah. Okay, dan pelajar-pelajar sekolah ni akan dapat ilmu daripada korang, cara untuk nak menghasilkan produk inovasi, dan korang come out dengan satu pertandingan inovasi. Dan pertandingan inovasi secara online lah. Kalau kita tengok di sini semua secara bersemuka, tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh buat secara online jugalah. Okay, tapi konsep yang lebih kurang sama. Korang come out dengan pertandingan, dan pertandingan tu dihadiri oleh peserta-peserta daripada taklimat yang korang berikan tu lah. Okay, ini just cadangan saya. Okay, sebab saya tahu berkenaan dengan cara-cara untuk nak menang produk inovasi. Kalau tengok background di belakang saya ni, okay, di belakang saya ni, yang ni semua sebenarnya penuh dengan award daripada produk inovasi yang saya hasilkan lah. Okay, walau bagaimanapun ini adalah cadangan saya, dan tak semestinya korang nak ikut. Kalau korang ada better idea, lagi baguslah.
Okay. Ini my own experience sendiri. Okay. Yang gambar sebelah ni, okay, gambar yang saya berjabat tangan ni, saya pernah menjadi ketua penilai ataupun dipanggil hakim, judge, untuk nak menilai produk-produk inovasi daripada pelajar-pelajar sekolah lah, daripada sini. So pelajar sekolah dia akan present dan saya sebagai ketua judge untuk nak dengar, untuk nak evaluate produk inovasi tersebut lah. Okay, ini daripada UniKL. UniKL Pasir Gudang yang appoint saya. Okay, appoint saya dan pertandingan ni disertai oleh pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah dan juga daripada agensi-agensi dan politek lah. Okay. Dan di gambar sebelah ni pula, saya sendiri yang saya sendiri yang join this competition. Okay. So saya pernah dapat bronze medal, saya pernah dapat pingat gangsa, pingat emas, pingat silver untuk produk yang saya hasilkan daripada research. Okay. Jadi saya ada pengalaman banyak lah berkenaan dengan macam mana kita nak come out dengan produk inovasi ni. Okay. Jadi the idea is that apa yang boleh dibuat ialah kita boleh bahagikan program ni kepada beberapa stage, beberapa tahap. Stage pertama, kalau tengok daripada sini, saya mengajar pelajar-pelajar untuk macam mana nak dapatkan produk inovasi. Okay, bukan nak dapatkan, nak menghasilkan produk inovasi yang bagus yang boleh memenangi pertandingan-pertandingan inovasi. Dan lepas tu stage kedua, korang pula sebagai sebagai pelajar-pelajar ataupun sebagai mentor untuk nak memberikan maklumat ataupun nak memberikan nak share your idea kepada pelajar-pelajar sekolah. Okay, so daripada pelajar sekolah tu mungkin ada beberapa orang yang nak join pertandingan inovasi ni. Okay, ini contohnya lah, contoh ada 4. Kalau ada 8 lagi bagus. Kalau ada 10 grup lagi bagus lah. 10 grup tu ada 5 orang contohnya. 10 grup tu masuk competition, product exhibition. Lepas tu daripada competition ni nanti, ni stage 4 lah. Stage seterusnya. Okay. Kalau stage 3 ni, taklimat lah. Taklimat, bukan, stage 2. Stage 2 ni taklimat. Stage 2 ni adalah taklimat the whole morning kepada semua pelajar-pelajar sekolah. Okay, mungkin kita boleh target kepada form 4. Dan stage 3 tu adalah mentoring. Mentoring 2 orang pelajar ataupun 3 orang pelajar kepada 3 orang pelajar, 3 orang daripada korang lah pelajar, okay, kepada 5 ataupun 7 orang pelajar sekolah menengah. Okay. Dan selepas itu, bila mereka dah faham macam mana nak come out dengan produk inovasi dan cuba untuk come out dengan produk inovasi ni, okay, kita pergi pada stage 4 which is competition yang juga dilaksanakan oleh korang semua. Okay. So mungkin ada confused dekat situ. Mungkin ada confused pelajar ni, pelajar. So bila saya sebut korang tu, maksudnya pelajar-pelajar yang ambil subjek sains community section 9 ni lah. Bila saya kata pelajar sekolah menengah tu, maksudnya pelajar peserta lah, peserta-peserta untuk program ni. Okay. Dan selepas tu ada beberapa questionnaire yang boleh dibuat. Survey after 6 months tu, itu tak apa, itu nanti saya akan buatkan lah. Okay, sebab kita nak tengok keberkesanan pada masa akan datang. Jadi dia punya framework tu akan melibatkan perancangan awal, okay, talk daripada saya, lepas tu talk daripada korang kepada pelajar sekolah menengah, dan mentoring korang kepada pelajar sekolah menengah yang akan menyertai program, dan korang melaksanakan pertandingan tu. So kita buat secara online semua tu lah. Kalau setuju dengan idea ni, saya boleh berikan saya boleh advise lagi macam mana cara untuk nak buat ni. Okay. Ini contohnya lah, inovasi pelajar sekolah menengah bersama cukai menang pertandingan antarabangsa. So kalau boleh impact dia sampai tahap macam tu. Jadi kita
tunjuk dekat sekolah macam mana caranya untuk kembang produk inovasi, dan seterusnya dia masuk ke pertandingan-pertandingan peringkat terbangsa lah. Okay. So ini idea yang pernah saya buat lah. Saya nak kembang dengan My Nano tu sampai peringkat di peringkat nasional, tapi government tak setuju, tak sesuai sebab because of the some amount of money. Okay, kerajaan tak ada duit masa tu. Okay, jadi dia stop kat situ lah. So sebenarnya projek tu is very big lah. Okay, ini contoh program-program yang dia boleh dibuat, iaitu berkenaan dengan awareness on nanotechnology to student. Ni antara contoh yang lain lah. Contoh yang tadi itu adalah produk inovasi. Contoh ni adalah berkenaan dengan awareness on nanotechnology to student. Okay, so sebagai summary, okay, so this is example of community program. So tadi sebelum untuk part 1 saya ceritakan berkenaan dengan program Wonder Lab tu. Okay, apa nama tu, my idea kedua saya adalah berkenaan dengan mentoring student for innovation exhibition competition ataupun awareness program on nanotechnology to student. So sebab kita semua ada yang daripada chemistry dan ada yang daripada mathematical science. So apa yang kita boleh buat, kita buat secara general, science secara general. Kita tak fokus kepada chemistry sangat, kita tak fokus kepada matematik sangat lah. Okay, science secara general. Kalau semua student chemistry tak ada masalah, dia mungkin kita boleh menggunakan platform ACS, American Chemical Society, tapi dekat dalam ni ada semua, ada daripada chemistry dan juga mathematical science. So kita boleh buat secara general lah. Okay. So with that, thank you very much untuk part 2 ni. So harap semua boleh faham lah berkenaan dengan contoh-contoh program komuniti yang korang boleh buat. Okay, so kita boleh buat sekarang ni kita boleh buat secara online, dan komuniti yang kita boleh target ialah komuniti sekolah. Okay, jadi kita kalau macam korang ada sekolah yang boleh korang sekolah sendiri pun boleh, yang sekolah dulu. Okay, yang senang untuk engage, yang sekolah tu ada cikgu yang bersemangat untuk nak come out dengan produk inovasi contohnya, ataupun ada cikgu sains yang sangat aktif. Contohnya macam SMK Kangkar Pulai itu, dia ada cikgu yang aktif, cikgu sains yang aktif, yang sangat suka kalau kita come out dengan program. So macam tu. Okay. Sebenarnya ada satu sekolah menengah kebangsaan Seri Pulau Perdana. So saya boleh linkkan mereka dengan dengan korang semua lah. Okay. Tapi saya nak tengok dulu korang punya idea, korang punya inisiatif dulu. Okay. So apa yang saya berikan ni adalah contoh-contoh yang boleh dibuat, dan korang boleh ambil contoh ini untuk dibuat program pada minggu ke-8 nanti. Okay. Dan juga tapi sebelum untuk nak pelaksanaan program ni, korang perlu come out dengan proposal ataupun kertas kerja untuk nak minta dana daripada UTMKL. Okay. So kalau setuju nanti kita bincang-bincang. Okay, nanti kita come out dengan proposal. So with that, thank you very much. Jumpa untuk slide lecture video yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.